Baik, kita mulakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sampai tak sempat nak tanya apa khabar. Kalau ia pun nak cerita tentang benda yang serius, harus tanya khabar dulu, betul? Sebab tanya khabar itu merupakan satu doa, dan saya selalu mendoakan anda sihat walafiat. Baik, hypo dan hypothyroid, betul tak? Sebahagian daripada anda, siapa yang hyper? Tulis kat situ. Saya nak tengok ramai tadi masa respon kepada saya punya announcement, saya tengok ramai pula hyper. Dan sebenarnya sepatutnya dari segi statistik lebih ramai yang hypo. Mungkin anda tak perasan, dan memang betul banyak yang hypothyroid, dia tak perasan pun yang dia tu hypothyroid. Dia cuma ingat dia ada masalah yang saya akan cerita, gejala ataupun simptom-simptom. Simptom tu maksudnya apa yang you complain. Sign tu maksudnya apa yang you nampak, you pegang, bengkak, panas semua. Itu dia panggil sign. Simptom, you rasa lemah, you rasa letih, you rasa macam panas. Itu complain. Jadi supaya you faham apa maksud sign dan symptoms. Okay. So kita mulakan dengan hypo dahulu, boleh tak? Okay. Sebab ramai, saya kata tadi, hampir 4.2% daripada rakyat kita, secara average satu dunia pun ada package yang setengah negara tu sampai 5%, setengah negara tu sampai 6% pun ada. Tapi bergantung kepada konsep tanaman mereka. Ini ada kaitan dengan iodine, nanti saya cerita ya. Baik. Yang hyper pula lebih kurang 1, berapa persen tadi, lebih kurang 1%. Maksudnya dalam 100 orang, seorang kena hyper, tapi 4 orang akan kena hypo kalau bermasalah dengan thyroid. Itu mukadimahnya. Okey. Okey, lagi sekali, orang perempuan ting lagi sekali. Ting maksudnya dia potong lelaki by 8 times kalau hypothyroid tu, dan by 7 times, 7 kali ganda perempuan untuk hyperthyroidism pula. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian kena perlu ambil orang kata apa, ambil pot lah, betul-betul tengok apa yang dan dengar apa saya nak cerita. Baik, kita mulakan dengan hypo dahulu, iaitu temperature dulu. Orang yang hypo, yang rendah thyroid hormonnya keluar, tahu kan thyroid ni keluarnya thyroid hormon. Okey. Oh, saya lupa nak cerita thyroid hormon ni untuk apa pula kan, supaya you tak confuse nanti. Dia sebab ramai orang kata tonsil ni jauh beza sangat. Tonsil tu lymph nodes. Okey, bukan kelenjar yang saya kata antara yang paling mustahak. Antara kelenjar-kelenjar, gland yang paling kita patut respect dan jaga ialah thyroid. Sebab thyroid ni kerjanya ialah menjaga metabolisme body kita dan menjadi thermostat. Tahu tak apa maksud thermostat? Thermostat ni macam ni. Setiap sel kita yang 40 trilion ni, dulu orang kata sampai 80, 90, 100 trilion sel kita. Zaman moden ni orang sebut 40, 50 trilion pula sel dalam badan kita. Tapi berapa trilion pun tak ada masalah. Setiap satu daripada hujung rambut, saya ulang, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semuanya kulit, apapun, asalkan ada sel aja kat tempat tu, setiap sel tu ada dinamakan thyroid receptor. Maksudnya penerima signal daripada thyroid. Kalau tak ada signal, kalau tak ada reseptor tu tak dinamakan sel yang hidup. Sebab apa? Kerja thyroid ni adalah memberi signal. Contoh, engkau kena cepat sikit bergerak, engkau kena pelan sikit bergerak. Dia bagi instruction, macam dia tu macam orkestra, dia jaga. Okey, engkau kena laju sikit pencernaan makanan, engkau kena laju sikit perjalanan darah, engkau kena sejuk sikit, engkau kena panas sikit. Semua ni dia jaga, faham tak? Jadi kalau sekejap lagi kalau saya kata kenapa you jadi malas, you jadi letih, you tak bermaya, mungkin you punya thyroid hormon tu dah tak cukup, faham tak? Ataupun you terketar-ketar, mata you dah terbeliak dan berpeluh-peluh dan sebagainya tu, betul tak? Tak boleh sikit nak melenting-lenting, mungkin you ada masalah hyperthyroidism. Jadi jangan main-main dengan thyroid ni, dia boleh mencerlarukan, mengharu-birukan hidup kita. Tapi kalau dia steady, you pun steady je. You tak sedar pun you steady. Sebab masa you steady, takkan you nak komplain. Apabila you jadi sejuk, badan you tak pasal-pasal, orang rasa panas, you rasa sejuk, baru you rasa pelik. Okey? Jadi tuan-tuan sekalian, itulah dinamakan thyroid punya, kalau you bayangkan kereta you macam ni lah. Selalu saya buat contoh ni. Bila berhenti kat traffic light, you perasan tak you punya enjin kereta you tak sedar bunyi, betul tak? Dia steady je. You lupa, you sembang dengan suami isteri you pun
Tapi kalau bunyi enjin kereta tu lain macam, hari tu you rasa pelik lah, dia bunyi tinggi, itu berarti dia punya RPM, repetition per minute tu dah mula terlalu tinggi, kereta tu nak terbakar lah sekejap lagi. Sama lah body kita, kalau hyperthyroid ataupun dia termati-mati, tersentak-sentak, sikit-sikit mati, dia rendah sangat dia punya RPM tu, samalah. Okey, jadi isu kita pada malam ni ialah, kalau you nak tengok you ada yang mana satu, saya bagi sedikit ataupun sebagian dia punya simptom dia, komplain dia. Nombor satu ialah orang yang hypo. Okey, kita habis yang hypo dulu, boleh tak? Kita habis yang hypo Okey, yang tak cukup thyroid gland ni, thyroid hormon tu, dia selalunya sampai ada depression pun. Ada yang teruk-teruk tu sampai sedih, sampai rasa murung, ataupun kadang-kadang dia masih lagi letih, lesu. Saya dah kata tadi, dia nampak tak bermaya, rambut dia luruh, gugur, kulit dia jadi dry, kering. Lepas tu dia senang naik berat badan dia, asyik naik je. Tak boleh kita explain kenapa dia naik, padahal dia tak makan banyak pun. Okey, semua jadi macam bentuk-bentuk dah obese pun. Jangan main-main. Okey, lepas tu dia senang sembelit. Okey, dan dia kulit tadi dah lah dry, kulit dia jadi crack pula. Cuba you tengok, bila saya cakap ni, tengok body you, cuba tengok kulit you macam mana. Lepas tu dia rasa, sebab tu saya topik tadi petang saya kata anda cuba pegang leher anda, ataupun tengok kat cermin, ataupun yang paling penting, you sendiri tak nampak. Sebab dia naik tu bukan setiap hari dia membesar, dia naik berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi yang akan nampak selalunya ialah orang yang tak tengok you lama. Tapi rapat dengan you lah, berarti dia boleh perhati you punya leher. Dan kawan katakan dah tak jumpa setahun, orang-orang macam ni kalau dia tegur, lebih baik you dengar. Sebab apa? Dia tak tengok you, dia kenal you rapat, kawan baik you. Dia kata, aku tak jumpa kau dekat 6 bulan ni, rasa-rasa macam leher kau penuh sikit lah. Dia lapik cakap, dia tak kata bengkak. Tapi kalau betul you telan, nampak naik turun, penuh leher, dan you sendiri kalau pakai baju orang perempuan, kalau macam saya pakai ni kan, saya tak boleh button jubah saya ni, berarti mungkin dah penuh kat sini. Faham tu? Okey. So itu dia panggil goiter. Dan selalunya kalau hypo ni, orang panggil hypothyroidism ni, dia tidak begitu menakutkan, disebabkan kalau hypo tu kita risau tentang masalah tumor pula, masalah kanser sebagainya. Tapi selalunya hypo ni dia masalah memang hormon tu saja. Jadi alhamdulillah lah juga kalau dapat hypo tu. Apa yang penting ialah kaki you sejuk. Cuba pegang kaki you tengok. Yang penting pagi-pagi, bukan sekarang sebenarnya. Sebab bila you bangun pagi, you rasa sejuk je kaki. Terutama sekali ibu jari you rasa macam sejuk lah. Tak macam biasa. Okay? You sendiri rasa sejuk. Orang rasa panas, you rasa sejuk. Kalau panas sebab bergaduh lain cerita. Okay? Ni sejuk je. Okay? Dan temperature you kalau 36 degree, 36.4 ke bawah, faham tak? Jangan-jangan you sampai 37 degree centigrade pun. Okay? Ataupun 36.5 tu paling tinggi lah. Selalunya 36 ke rendah. You punya centigrade you punya temperature, body you sejuk selalu. Rambut you selalu nipis, you ada masalah pencernaan, ada masalah leaky gut, dan senang menangis, sikit-sikit nak menangis, tak tahu pasal apa. Dulu you air mata ni kira tak ada dah, lah ni berlambat-lambat bercurah-curah pula air mata you. Okay. Melawak-melawak juga sebab you sedih kan kadang-kadang. Lepas tu you dapat senang infection, dapat sesama, senang lah, immunity you very very low. Be careful lah, zaman-zaman COVID ni lagi kena jaga. Masalah menses you bertukar-tukar, tak steady lagi dah macam dulu. Okay. Pernafasan pun kadang-kadang macam sesak je, dan senang mendapat bengkak-bengkak kaki, terutama sekali macam orang bermasalah kidney pula. Okay. Tapi sebenarnya you ada masalah thyroid. Okay. Lepas tu keras-keras badan, rasa liat-liat, sakit-sakit, rasa bisa-bisa, itu. Dan lagi sekali perut you selalu meragam. Faham? Alright, itu hypo. Siapa sini yang rasa-rasa kalau you belum pernah pergi cek dengan doktor, kalau terasa yang saya cerita ni ada 3-4 dah okey, maksudnya betul saya ada ni, tolong pergi jumpa besok juga
sebelum terlambat. Sebab apa? Peringkat awal kita boleh reverse cepat sikit. Kalaupun tak mau makan ubat, kena pergi check dulu, kena confirm dulu, jangan pakai agak aja. Hyper pula, siapa yang pernah hyper, you faham lah kan, dia selalunya berat badan dia bukan meningkat, berat badan dia menurun tanpa diet. Dia tak kerti nak explain kenapa berat badan dia jadi turun, mendadak pula tu kadang-kadang. Okey, lepas tu rambut dia lagi sekali, yang tadi kasar rambut dia kan, tapi yang ni rambut dia jadi nipis ataupun jadi apa orang panggil halus. Dan dia masih luruh juga, rambut gugur juga. Yang tadi pun gugur, yang ni pun gugur rambut. Lepas tu yang tadi murung, tapi yang ni lebih kepada anxious. Dia resah, gelisah, sedih-sedih jugalah kan, tapi dia lebih orang kata apa, macam kelang kabut sikit nampak. You boleh nampak perbezaan diri you, ataupun kadang-kadang partner you akan komplain, anak-anak you akan kata, mama ni sekarang ni macam tu contoh. Lepas tu shakiness, you memang banyak ketar-ketar sana, jari-jari sini, kadang-kadang kelang kabut sikit nampak, dan senang berpeluh. Asyik-asyik berpeluh je badan you kan. Orang lain duduk bawah aircon dah cukup cantik, you masih berpeluh. Nak bawah pada 20 degree centigrade pula you punya aircon tu. Kadang-kadang berbau 16 pula nak tidur pun. Nak tidur pun kena pakai aircon. Ada tak macam tu? Dan you rasa berdebar. Yang ni nak kata confirm tak confirm tu banyak lagi masalah debar jantung. Tapi kalau you ada yang lain campur dengan debar jantung, tangan ketar-ketar, lepas tu you rasa macam nak kejar aja selalu, jantung ni apa tu macam orang kejar you dan you nak kejar orang. Lepas tu gatal-gatal kulit lagi, dan senang cirit pula tu. Tadi hypo dia susah nak buang air besar, yang ni you kerap pergi buang air besar. Okey, dan senang letih lah. Perkataan letih tak, lesu terus, exhausted. Dan muka you flush macam orang postmenopausal, okay? Dan mata kalau dah sampai terbeliak, tahu terbeliak tak, terbuka. Yang tadi tu kalau hypo, matanya cuma puffy, dia macam bangun tidur je selalu nampak mata dia bengkak-bengkak macam tu, tapi itu kelopak mata. Tapi ni mata sendiri dah mula ditolak ke depan, dan bahayanya takut dia tak boleh patah balik nanti. So sebelum dia keluar mata tu sampai inilah terbeliak kan, you harus berhati-hati, ya. Faham? Okey, dan last sekali ialah kalau you rasa bahagian ni yang tadi boleh bengkak agak besar juga, hypothyroidism. Kenapa dia bengkak lebih besar? Kenapa dia jadi goiter atau bengkak tu? Okey, sebab dia nak aktifkan keluarkan thyroxin yang tak mencukupi. Itu dipanggil hypo, rendah keluaran apa tu hormon thyroid tu, faham tak? Tetapi yang ni pula disebabkan you hyperactive, maka dia tak besar sangat. Okey, tetapi dia kadang-kadang boleh, saya kata apa tadi, boleh naik timbul biji-biji macam nodule. Jadi you boleh rasa macam tak smooth lah, tak even, ataupun kadang-kadang tak nampak besar langsung. Itu dipanggil hyperthyroidism. Boleh faham? Okey, cukup. Yang penting pada malam ini ialah konsep you dan saya kena faham. Ramai perawat ataupun kita yang nak bagi ubat, kita nak try to just solve the problem, nak selesaikan masalah. Tak cukup thyroid hormon, kita bagi thyroxin contoh. Kalau tinggi sangat thyroid, sebab hyper tu, ketar tangan, peluh, mata nak keluar semua tu, kita nak bunuh lah. Maksudnya jangan bagi aktif lagi dah thyroid tu. Itu yang kadang-kadang sampai kena telan radioaktif, sampai kena ambil iodine tu kan. Lepas tu kena kadang-kadang apa saya nak kata tadi, kena operate pun kadang-kadang. Pasal apa, kita tak mau lagi dah dia terlalu aktif. Lepas tu kita bagi apa tu suplemen yang inilah thyroid hormon semua tu untuk mempertahankan. Jadi makan ubat tu sampai bila-bila lah. Jadi malam ni kita nak cari jalan. Kod-kod, kalau Tuhan bagi rezeki, saya tak kata semua orang boleh diubati, tapi ramai juga yang dah boleh reverse. Contoh, macam mana kita daripada bergantungan dengan thyroxin, kita boleh kurang, lama-lama doktor kata, you dah normal lah, blood pressure you pun dah under control. Sebab blood pressure pun boleh haru biru kalau thyroid ni. Apa yang terlibat ialah bukan setakat kita nak betulkan hormon tu saja. Kalau macam tu kita tengok tak cukup iodine, kita bagi iodine. Itu adalah punca utama kenapa orang kena hypothyroidism, sebab dia makanan tak cukup iodine. Tapi zaman sekarang banyak dah garam-garam yang kita beli kat pasaran tu, dia panggil iodized salt, garam yang telah dimasuk iodine. Sebenarnya dah cukup, kita tak perlu banyak iodine tu.
Dan sekejap lagi saya beritahu makanan-makanan yang banyak dan boleh kita gantikan daripada ambil iodine yang pil ataupun daripada garam tu pun dah cukup sebenarnya. Sebab yang kita tak tahu ialah dia bukan melibatkan thyroid tu saja dalam penyakit ni. Ini saya nak beritahu sekarang. Dia melibatkan daripada hypothalamus lagi, daripada otak lagi, okey, daripada pituitary gland lagi. Jadi otak memainkan peranan. Thyroid hormon nombor 2 itu yang penjaga resmi dia, tetapi kita jangan lupa liver, sebab T4 thyroid hormon yang tak aktif nak jadi T3 yang kita periksa selalu dengan lab test semua kan, kita ambil T3 T4 betul tak, lepas tu kita ambil TSH, thyroid stimulating hormone. Daripada mana datang TSH tu? Daripada sini, otak, pituitary gland tu. Dia keluarkan thyroid stimulating hormone, dia suruh thyroid keluar, thyroid keluarkan T4 T3. Nak T4 nak pergi T3 tu kena guna apa? Kena guna liver pula. Jadi you jangan heran sekejap lagi kalau saya suruh betulkan liver juga. Ramai orang cuma nak betulkan hormon thyroid bagi iodine. Itu adalah konsep yang terlalu terpencil, fokus dan mikro. Kita kena fikir secara luas. Otak, thyroid, liver diperlukan untuk tukar. Bila T3 tukar, lepas tu nak hidupkan lagi, kita kena pakai apa lagi? Kidney pula. Kidney pun ada lagi mainkan peranan untuk menyempurnakan semua ketumbuhan ataupun bukan ketumbuhan, menjadikan thyroid hormon ini betul-betul aktif yang 100%. Jadi dah berapa dah? Otak, liver, kidney, thyroid, dan satu lagi gut, you punya perut. Jadi malam ni kalau you dengar cerita macam pelik lah, doktor kenapa tak fokus kat thyroid saja, kenapa tak fokus kepada iodine saja? Saya baru je bagi tahu kat you, semua ni adalah dia punya perjalanan hidupnya, proses untuk mengeluarkan T3 yang boleh dihasilkan dan boleh diguna pakai. Baik, habis. Okey, jadi kalau macam tu, apa caranya untuk kita menyelesaikan masalah ni? Okey, saya bagi tahu sekarang. Salah satu daripadanya ialah melalui tidak lain tidak bukan ialah pemakanan. Jadi you mesti apparently I lagi sekali malam ni, doktor, you nak sebut apa? D&D diet. Betul pula tu. Jadi memanglah sejak kebelakangan ni, sejak saya pun boleh improve saya punya GFR, ingat tak, kidney saya dah Tuhan bagi rezeki, saya lagi bersemangat sekarang. Dulu ialah saya ada keyakinan, tapi keyakinan tu datang daripada testimoni orang, lain dia punya feeling kan. Tapi kalau kita sendiri dapat nampak dia punya result, Masya Allah. Mungkin saya tak ada thyroid, tetapi konsepnya sama. Sebab apa saja yang untuk menjaga perut, nak menjaga kidney, jaga liver, jaga otak kita semua tu, dia punya ada persamaan. Cuma ada sedikit perbezaan malam ni. Saya nak you fokus kepada 3 perkara. Tulis ya. Jadi sebab kalau you dengar makanan-makanan yang boleh, makanan-makanan yang tak boleh, you boleh dapat kat Google pun, boleh dapat kat YouTube pun. Tetapi saya dah pilih yang mana untuk kita sama kita, yang nombor 1 tak ada masa nak mentelaah, nak cek, tapi kadang-kadang terlalu banyak informasi, you tak tahu mana yang nak fokus. So saya nak you fokus kepada 3 dulu. Nombor 1 ialah iodine, dengar dulu, iodine. Nombor 2 ialah dia panggil selenium, dengar, selenium. Dan nombor 3 dia panggil zinc. You ambil 3 ni dulu, you betulkan 3 ni dulu, yang lain tu akan dia ikut serta secara automatik. Sebab apa? Nak dapat makanan-makanan yang baik untuk selenium dan zinc, dia juga ada kebaikan untuk masalah-masalah lain ataupun penjagaan organ-organ lain. Okey, kita ambil iodine dulu. Okey, sebab iodine ni lebih khas kepada thyroid, walaupun dia digunakan untuk lain, tapi kena cukup iodine dulu. Sebab kalau ni tak cukup, tak gunalah kita cakap apa pun, betul tak? So, yang penting ialah sama ada you nak ambil iodine tu daripada makanan laut terutama sekali, ataupun nak ambil daripada makanan tumbuh-tumbuhan. Yang penting ialah bagi saya tumbuh-tumbuhan lah yang lebih saya galakkan. Sebab D&D diet untuk penyakit apapun, tengah menyala sakit tu, you kena cuba elakkan daripada 3 dan 4. Sebenarnya 3, tapi 4 tu supaya masalah hari ni kita nak kena betulkan kalau ia ada hypothyroidism. Kenapa? Saya mulakan dulu. Gula memang out kan, you tahu kan. 2, susu out kan. Okey. Dan nombor 3 ialah yang bermata dan berkaki. Betul, faham?
Okey, ini sementara dia tengah panas. Dia punya hypo dan hyperthyroidism ni. Dua-dua sekali pun sama je. Buang gula, buang benda-benda junk food yang ada dalam supermarket semua tu, yang tulis tak tulis ada gula, buang aja. Lepas tu susu, yang susu moden, dan daging moden juga. Okey, maksudnya yang berkaki dan bermata, yang diberi hormon, yang diberi injection, yang diberi antibiotik, tolong tolak ke tepi. Alright, sebab apa? Sekarang baru saya nak cerita yang keempat. Kenapa you kena tolak ke tepi ni? Walaupun dia bagus. Untuk hypothyroidism, hypo yang rendah, tolong jangan makan benda-benda yang cruciferous vegetable. Tahu cruciferous? Selalu saya kata bagus untuk kanser semua. Apa tu? Spinach, kale, broccoli, cauliflower, bok choy, Brussels sprouts, benda-benda macam itulah. Termasuk onion sekalipun. You sabar untuk hypo ni. Bila dah baik besok, you boleh makan balik. Faham? So ini dikenali sebagai yang menyebabkan bengkak thyroid. Bahan-bahan yang bagus dalam makanan saya sebut tadi tu, cruciferous vegetable yang menghijau, yang rangup, termasuk apa saya kata tadi, pun kalau you ambil moringa semua tu pun sabar sekejap. Pasal apa? Yang ni semua dia panggil goitrogenik, yang boleh membengkakkan lagi you punya thyroid kalau dia tengah bengkak. Jadi kita kena jangan tambah. Okay, so number 2, soy. Ni dari segi makanan, you kena hati-hati. Soy, okay, maksudnya kacang soya lah. Okay, terutama sekali zaman sekarang yang dah hybrid, yang MCO pula nak sebut yang telah dah GMO, okey, yang telah diganggu genetik dia tu lagi teruk kan. Okey, tofu semua sekejap dulu. Dan satu jenis kacang yang walaupun bagus saya kata, tapi untuk hypo tak boleh, iaitu seperti almond, okey, apricot, semua tu, dan sweet potato pun buat sementara waktu. Kalau you boleh tulis ni, tolong tulis untuk kawan you sekejap. Sebab takut saya pun kadang-kadang boleh ingat, kadang-kadang tak boleh ingat ni. Okay, ini untuk hypo. Kalau untuk hyper, boleh sangat-sangat. Sebab apa? Hyper yang ini dia akan menurunkan you punya thyroid hormon. Sebab you tengah panas, dia akan sejukkan. Ni yang saya kata yang tak boleh bagi mereka yang hypothyroidism. Baik, sekarang saya nak bagi sedikit makanan untuk anda yang nak kuatkan saya panggil selenium dan zinc. Dua makanan yang paling utama. Daripada mana datangnya, supaya you tak payah kelang kabut. Okey, nombor 1, kita habis zinc dahulu. Zinc selalunya you boleh dapat daripada wheat germ, gandum punya benih dia yang muda-muda tu. Nak sebut macam mana wheat germ ni kan, tapi dia ada jual. You pergi tengok kat kedai-kedai organik, ada nama wheat germ, bagus untuk dapatkan zinc. Chickpeas, kacang kuda. Lepas tu dark chocolate, lagi sekali favourite saya tu, dark chocolate. Lepas tu kuaci, yang hitam tu, tahulah kuaci takkan you tak tahu kan. Okay, lepas tu oatmeal, oat yang organik, yang tidak ada gula. Kidney beans boleh, mushroom bagus. Lagi satu spinach, yang baby spinach yang tak begitu menghijau, you boleh. Kalau terlalu menghijau jangan lagi, sabar dulu. Lepas tu pumpkin seed, labu punya biji. Cashew nut, ni antara yang terbaik untuk dapatkan zinc. Dan untuk dapatkan selenium pula, banyak jenis makanan selenium. Dia terutama sekali datangnya daripada Brazil nuts, okay, lentils, dal dan sebagainya tu, sunflower seeds. Lepas tu mushroom, terutama sekali yang dinamakan portobello, yang macam payung tu, yang macam tu besar tu kan, bukan yang bulat-bulat putih tu. Tapi mushroom apa pun boleh, yang terbaik yang warna brown tu lah kan, yang macam payung tu. Okay, kalau nak ambil basmati tu ambil yang brown punya, faham? Okay, ada lagi lah, timun, lettuce. Kalau you nak ambil oat pun ada juga, yang saya panggil tadi, selenium, strawberry, carrots. Yang penting garlic. Dalam semua spice, garlic yang paling popular. Okey, dan jambu pun boleh, guava. Okey, sikit lagi, garlic saya dah sebut tadi.
Asparagus pun boleh, sweet potato balik boleh untuk yang hyper. Okey, apple, kalau siapa yang hyperthyroid boleh ambil pisang, boleh ambil berries, cherry, coconut oil. Dan dua-dua ni untuk hyper dan hypo, omega 3 is important. Pasal apa? Dia banyak sangat radangan kat situ, banyak yang tengah menyala. So you nak padamkan kepanasan atau inflamasi, you kena ambil omega 3. You tahu daripada mana nak ambil omega 3 kan? Okey. Zaman sekarang kita ambil apa? Sachainchi oil. Sama ada sachet ataupun kapsul. Gel tu saya serah pada you. Yang penting ialah saya nak tambah last kali pada hari ini, iaitu ramai orang lupa kepada perkara-perkara yang simple. Saya nak bagi kat you apa you boleh buat sambilan you makan makanan yang terbaik tadi. Tolak ke tepi benda yang saya kata dilarang. Puasa betul-betul ikut dia yang didiet kan. Ada puasa malam, puasa Isnin, puasa Khamis, lepas tu puasa air pada hari-hari lain tu, hari Selasa, Rabu, Jumaat puasa air. Tahu tak puasa air? You boleh minum air kelapa, boleh minum air kopi, tea siang tu no problem. Dan kalau saya nak tambah malam ni, ini dia, dengar dan saya pun nak kena buat betul-betul, nak kena sekali-sekali tu buat tambahan, dipanggil puasa putih, faham 13, 14, 15 di bulan Islam tu puasa terus 3 hari. Memang terkenal untuk membantu penyakit yang seserius thyroid ni. Thyroid ni sebenarnya serius, you jangan main tau. Dia boleh membawa maut pun kalau tak jaga betul-betul. Dia panggil thyroid crisis, ataupun dalam bahasa COVID sekarang dia panggil thyroid storm. Dia storm, okey, dia jadi macam tak boleh kontrol lagi dah. Baik, cara sambilan sambil menunggu kita baik tu, saya ajar you sikit boleh tak? Iaitu you kena betulkan saraf-saraf di belakang leher ni, dan juga blood supply kepada thyroid kita, membantu dia supaya mententeramkan kelang dia tu. Okey, nombor 1 ikut saya ialah dengan pegang belakang ni, okey, dan pegang you punya dagu ni dan tarik dia naik atas. Boleh tak? Boleh tak tarik naik atas? Okey, kalau suami you ataupun partner you, anak you boleh tolong tarik ke atas ni. Sebab apa? Kita punya tulang ni dah lama sangat keras. Kalau you tengok, bila you ada thyroid lagi, kadang-kadang nafas pun dah terganggu, kadang-kadang you batuk lagi, itu dah mula besar, dia mula menekan ke belakang dan merasa-rasa kadang-kadang macam tercucuk, tercekik tu, itu dah agak serius. So sebelum dia jadi macam tu, you pegang dagu itu, you tolak ke belakang ni, bukan tolak, tarik dia naik ke atas. Okey, jadi berarti dia macam tu. Okey, tarik, maksudnya macam you buka you punya C3, 4, 5 ni. Sebab apa? Dia ada kaitan nanti dengan nerve. So itu satu, saya cepat cerita. Nombor 2, pentingnya ialah you kena gerakkan ni sudut ni, okey, you punya tulang jaw you ni, supaya leher you ke kiri dan ke kanan. Okey, sebenarnya you dengar dia bunyi krek. Kalau lama sangat you dengar lecture I ni, dia terlupa diri, you buat macam tu. Okey, tak payahlah kasar sangat, asalkan gerak dan dia mesti regang. Nombor 3 ialah you buat macam tu. Okey, panaskan betul-betul sebab tangan kita ni ada tenaga. Dan lagi bagus kalau tangan ni baru lepas ambil semayang, dan kalau boleh you buat setiap kali lepas semayang, sambil you lepas doa tu dah habis semua, dah amin semua, dah buat tu semua tutup, lagi sekali you panaskan sambil you minta doa pada Allah supaya cepatkan, ataupun bukanlah nak paksa pula Tuhan cepatkan, tapi kalau boleh sembuhkan dengan cepat insya-Allah dengan izin Allah. Lepas tu you panaskan sebab ini ada tenaga, lepas semayang lagi cantik, you letak macam tu elok. Okey, letak atas you punya thyroid gland. Lepas tu betul-betul you bayangkan dia dah mula sejuk, dia dah mula tenteram sebab dia tengah meradang ni. Okey, thyroid hormon jangan main. Kalau dia sejuk pun maksudnya hypo, dah tak bergerak, maksudnya tak mau berhasil. You kata hidupkan balik enjin tu kan, dah mula nak malap ni. Lepas tu tukar tangan, buat belah sana pula. Okey, macam tu. Last, sambilan you letak tangan tu, boleh tak you buat macam ni? Dengar ni dan tengok ni, dan jangan ketawa you buat betul-betul. You kena macam tu. Boleh tak? Maksudnya bukan you tolak macam tu, you angkat ni sambil badan tu macam lompat sikit. Bukan lompat, apa orang panggil? Duduk sambil macam ada trampolin, tahu tak? Macam kat punggung itu ada macam spring. Boleh tak?
Dan yang ni biar dia berjalan dengan tangan you, dengan leher you macam dia ikut sekali. Okey? So sambil you letak tangan tu, jangan tercekik ya, buat elok supaya dia ni dalam traditional Chinese medicine. Jadi kalau anda nak buat, tapi saya memang percaya kepada yin dan yang ni sebab mereka dah belajar ribuan tahun sebelum western medicine lagi. Dia orang lebih pandai daripada kita sebab dia orang percaya kepada saraf dan percaya kepada pembuluh darah, peredaran darah. Siapa yang boleh keluarkan peredaran darah yang cantik dan sampaikan saraf yang komplit, maka insyaAllah boleh recover. So ingat ya, nombor 1, tolak macam tarik ke atas. Nombor 2, biar leher tu diregangkan perlahan-perlahan tapi cantik. Kalau bunyi pun tak apa, kerap sikit. Tetapi yang penting ialah tangan ni sambil doa, letak elok-elok. Okey, kalih tangan. Lepas tu last kali biar dia macam ada spring macam tu, sambil you biarkan tangan you terletak atas thyroid gland. Cukup dulu kalau saya habiskan dengan nasihat yang seterusnya untuk thyroid problem. Siapa nak dengar? Iaitulah slow down. Ni saya cakap ni nak ingatkan diri saya juga. Kita ni terlalu laju dalam hidup kita ni, semuanya nak cepat, semuanya nak express. Betul tak betul? Okey. Kalau boleh semuanya nak habis lala ni juga. Betul tak? Kalau nak buat sesuatu tu tak sabar-sabar. Betul tak? Now, kita cakap ni senang daripada bikin. Dan setiap kali saya bercakap ni, saya mencerminkan diri saya. Saya kata, ya Allah, aku cakap je pandai, tapi aku pun tengok hari-hari nak buat program ni, hari-hari nak kena habiskan ni. Tapi ni disebabkan saya suka dan saya rasa lebih bersemangat, dan saya rasa saya boleh tingkatkan sikit lah ilmu saya. Setiap hari saya belajar benda baru. Tak apa, kita feel good, jadi kita tak rasa sedih. Yang takutnya masalah thyroid ni ialah you tambah stres lagi. You laju, you tekan, tak boleh pun tekan. Lama-lama you jadi orang panggil, orang kata apa, macam dai ni hantuk ke dinding lah, tak boleh buat apa lagi dah. Itu boleh menyebabkan thyroid you sampai bila pun tak boleh baik. Jadi you faham konsep tu, cuba let go. Sebab tu saya kata let go, slow down and feel good. Yang tu yang sebenarnya ubat resmi. Sambil yang kita betulkan diet, sambil kita jaga dengan doktor punya rawatan pun kita ikut, insyaAllah lama-kelamaan doktor punya ubat boleh turun-turunkan. You punya amalan diet you, dengan you punya tidur cukup, saya kata apa, matahari cukup, semua tu, dan exercise secara moderate, masya-Allah. Dan jangan lupa perkataan terakhir apa dia? Slow down. Percaya tak percaya, buat je dulu. Ramai orang yang saya dah bantu, bila dia reti dan dia faham masalah slow down, masya-Allah. Okey, tapi janganlah slow down sampai tak mau buat apa pula. Sampai you tak nak berusaha. Yang tu memang cari pasal. Okey, jadi saya cukup dulu pada malam ni. Saya mengharapkan you belajar. Jangan lupa pada exercise yang simple saya ajar tu pun buat. Okey, be happy all the time. Berkawan dengan nature, berkawan dengan alam semula jadi. Tengoklah daun-daun yang jatuh, tengoklah apa tu, rumput-rumput yang ke sana ke sini, sambil dia, kalau waktu pagi tu you tengok matahari naik pula, masya-Allah, burung berterbangan. Itulah antara rawatan yang sukar you cari di farmasi mana-mana pun. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita doakan sama-sama kita, semoga hidup kita bahagia, akhirat kita syurga. Betul? Dan let go, feel good all the time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung,
jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.